Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi saya nak bawa pada soalan seterusnya. Kita melihat masyarakat Islam pernah dipandang seperti itu. Standard tinggi, rumah boleh jadi mahal ni kerana umat Islam tinggal kawasan situ. Oh ni kalau orang Islam, insya-Allah kain baju, titisan-titisan tak jatuh dekat dirinya. InsyaAllah malam hari tak ada nak karaoke dah. InsyaAllah kalau apa, kasih makan, ihsan, memberi hak jiran, sabar dengan jiran. Jadi standard yang macam itu, sahibus samahat. Bagaimanakah melalui sikap-sikap yang ada pada Nabi SAW, kita sebagai individu atau sebagai masyarakat boleh menjadi masyarakat yang ditauladani sehingga dipandang tinggi, sehingga kita dapat menyerap nilai-nilai yang ada pada Nabi SAW dan dipandang sebagai masyarakat yang tauladan. Boleh saya bersama berikan pencerahan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Kazim tadi atas penerangan yang sangat menarik dan memberikan pencerahan kepada kita. Ibu dan bapa-bapa sekalian, kita bila kita kata tentang akhlak, bila kita sebut tentang budi pekerti, orang Melayu ni dia ada satu tanggapan ataupun dia punya satu pandangan bahawa namanya akhlak itu ialah untuk mengindahkan peribadi, ya kan? Karena seorang itu tidak bercakap benar, suka cakap bohong, nampak bohong sangat dah dia. Kalau seorang itu tak pandai jaga suara, dengan orang jauh pun terpekik-terpekau, orang depan mata dia pun terjerit-jerit juga, tak nampak indah. Seorang itu kalau misal kata diberikan amanah tidak dilaksanakan, orang menyampah. Jadi orang Melayu ini biasa kalau cakap, kita mesti berakhlak, kita mesti berbudi pekerti mulia. Yang kita gambarkan ialah keindahan peribadi kita. Tetapi kalau kita lihat rumusan apa yang disentuh oleh Ustaz Kazim tadi, akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar untuk mengindahkan peribadi. Ya, akhlak itu kalau ada, orang nampak kita cantik, orang nampak kita indah, orang senang dengan kita. Tetapi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam menjangkau lebih daripada itu. Sebab akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah akhlak yang membawa perubahan kepada orang lain. Akhlak yang membawa kemajuan kepada masyarakat. Akhlak yang merentasi sempadan peribadi tetapi memberikan kesan kepada masyarakat. Itulah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, bila kita kata sifat-sifat para anbiya dan rasul, ada 4 yang wajib. Yang saya sebut tadi baru 1 mungkin atau 2. Yang pertama sedih, berlaku benar. Orang berlaku benar ni maknanya bukan setakat dengan Tuhan, antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi berlaku benar dengan orang lain. Bila kita berlaku benar dengan orang lain, kita cakap tidak berbohong. Sebab kalau kita berbohong akan menyebabkan kemudaratan menimpa, bukan sekadar kepada diri kita, malah juga kepada masyarakat. Masyarakat yang anggota-anggotanya banyak berbohong, suka berdusta, itu akan menghancurkan kehidupan seluruh masyarakat. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Alaikum bis-sidq." Kamu hendaklah bercakap benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kerana bercakap benar itu akan menghasilkan kebaikan dan kebajikan. Orang kalau bercakap benar, ibu dan bapa-bapa sekalian, hatinya jadi baik. Orang yang tidak berselindung dengan kedustaan di lidahnya, hatinya juga tidak penuh dengan kedustaan. Orang yang hatinya bersih, dia akan ingin melakukan kebaikan. Bila ingin melakukan kebaikan, orang semua mendapat manfaat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambungan kepada hadis tadi, fa innal birra yahdi ilal jannah. Kalaulah kita bercakap benar, cakap benar menghasilkan kebaikan. Bila banyak kita buat baik kepada orang, kebaikan itu akan mendatangkan syurga kepada kita. Subhanallah. Sebab itu kalau kita lihat sifat sidq bukan setakat sifat peribadi yang indah, tetapi sidq maknanya buat baik kepada orang lain, bercakap baik kepada orang lain. Sifat amanah. Subhanallah. Orang yang tidak berlaku khianat, orang yang tidak mengabaikan tanggungjawab, orang yang tidak mensia-siakan amanah yang dipikulkan oleh orang lain kepada dia. Orang itu bukan setakat pribadinya saja indah, tetapi orang di sekelilingnya juga mendapat manfaat dan kebaikan dalam hidup dia. Begitu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu
daripada muda sebelum dapat wahyu, sebelum Nabi keluar mengajak orang beriman kepada Allah, memang sudah diakui, diiktiraf oleh seluruh penduduk Mekah orang yang paling amanah dan jujur di dalam kalangan penduduk Mekah. Kalau orang ada barang yang hendak dititipkan kepada orang lain, mungkin dia nak mengembara jauh, mungkin nak bermusafir jauh, barangnya kalau tinggal kat rumah takut dicuri orang, takut diambil orang, siapa yang biasanya mereka titipkan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan Nabi dah dapat wahyu, Nabi dah keluar berdakwah, Nabi dah ajak orang masuk Islam, orang Mekah umumnya banyak yang menolak, yang mendustakan Nabi sekalipun, mereka tuduh Nabi berbohong, tapi mereka ada sesuatu yang berharga nak tinggalkan pada orang lain, mereka tak percaya, titipkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kepada bapak-bapak sekalian, kalau tuan-tuan anggap saya ni banyak bohong, takkan kalau tuan-tuan ada barang berharga nak suruh saya jaga? Mereka tuduh Nabi pembohong, mereka tuduh Nabi itu orang gila, mereka tuduh Nabi itu tukang sihir, mereka tuduh Nabi itu hanya pandai bersyair. Tetapi ada barang berharga, ada uang, ada apa, dengan Nabi juga mereka titipkan suruh Nabi jaga. Sebab itu bila Nabi SAW nak keluar daripada Mekah, nak berhijrah ke Madinah, Nabi suruh Sayyidina Ali tunggu di Mekah kan, duduk di rumah. Antara tugas yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Ali ialah, nanti lepas aku pergi, ni ada barang ni fulan punya kau pulangkan, ini harta ini si fulan itu punya kau pulangkan. Begitu sekali. Padahal itu orang-orang yang menyakiti Nabi, itu orang-orang yang nak bunuh Nabi SAW. Lihat tuan-tuan, akhlak Nabi bukan setakat akhlak mengindahkan pribadi, bukan setakat budi pekerti yang kalau dengan orang suka senang dengan Nabi, tidak, tetapi memberi manfaat kepada orang. Sebab itu yang menjamin kita syurga, bukan setakat bila kita sendiri baik, tetapi yang menjamin kita syurga ialah bila kita berikan kebaikan kepada orang. Dalam sepotong hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Idmanu li sittan min anfusikum." Kamu semua beri aku jaminan 6 perkara daripada diri kamu sendiri. Guarantee me with 6 things. Adman lakumul jannah, dan aku jamin kamu dapat syurga. Subhanallah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita orang Islam nak masuk syurga kan? Kenapa kita nak masuk syurga? Sebab kita nak bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Kalau bukan dengan sebab yang lain, kita nak dapat syurga sebab kita rindu nak jumpa dengan Nabi, kita rindu nak menyentuh tubuh badan Nabi, nak bersalaman dengan Nabi, nak bersama-sama dengan Nabi SAW dalam syurga nanti. Nabi kata, boleh, tapi jamin aku 6 perkara. Aku jamin kamu dapat syurga. Apa dia? Ibu dan bapak-bapak sekalian, pertama, usduqu idza haddatstum. Berlaku benar bila kamu berkata-kata. Jangan cakap bohong. Sebab kata Nabi, fa innal kadhiba yahdi ilan nar, yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Sebab bercakap bohong akan menghasilkan kejahatan, dan orang yang banyak membuat kejahatan pasti akan mendapat neraka Allah. Nombor 1, ibu dan bapak sekalian, kita nak masuk syurga, kita lihat Nabi kata, bila berbicara jangan berbohong. Nyusahkan orang. Kata Melayu, siakap senohong, gelama ikan duri, cakap bohong, lama-lama mencuri. Dia duit tak ada, tapi malu punya pasal cakap dengan mebok, ya duit banyak, kalau dapat bonus, apa-apa kaya, mati banyak, harta warisan, duit tak ada. Besok lusa malu sendiri, takut orang tahu kita ni apa kedana, padahal tak ada sebab pun kita nak malu kalau kita tak punya harta semewah orang lain. Tapi sebab dah mula dengan bercakap bohong, akhirnya takut ketahuan orang apa dia buat, pecah amanah, mencuri, rasuah dan sebagainya. Bermula hanya dengan bercakap bohong. Yang kedua, ibu dan bapak-bapak sekalian, nak masuk syurga, Nabi minta kita jamin 6 perkara. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Bila berjanji, penuhi janji kita. Jangan kita janji orang, ya besok aku buat, jangan takut aku tolong. 1 minggu tak nampak batang hidung dia. Musahkan orang tu mungkin dia boleh, kalau susah macam mana pun dia boleh buat sendiri, dapat juga apa yang dia hasratkan. Tapi
sebab kita janji dia harapkan kita, akhirnya dia tak dapat apa yang dia perlukan. Usaha. Yang ketiga, wa addu idza tumintu. Bila kamu diserahkan sesuatu amanah, hendaklah kamu tunaikan. Amanah kita banyak, ibu dan bapa-bapa sekalian. Sebagai suami kita tikul amanah, mencari nafkah, mencukupkan keperluan isteri dan anak-anak. Amanah. Bila bekerja dengan penuh tanggungjawab, tidak mencuri masa, tidak mencuri tulang, tidak mencuri barang kat stok. Amanah. Bila ada tikul amanah, tunaikan. Sebab kalau kita mengkhianati amanah kita, syurga tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Yang keempat, wahfadhu furujakum. Pelihara dan jaga alat kelamin kamu. Maknanya nafsu kita, syahwat kita jaga. Kalau hidup kat dunia ini, apa yang kita buat semata-mata nak puaskan nafsu sahaja, habis hidup kita rosak, hidup keluarga kita rosak, hidup masyarakat kita tonggang terbalik. Itu akhlak bukan setakat untuk pribadi sendiri, tapi akhlak memberi kesan baik kepada orang lain. Yang keempat, nampak kan? Bila bercakap, cakap benar. Bila berjanji, penuhi. Bila pikul amanah, tunaikan. Alat kelamin, jaga. Yang kelima, wa ghuddu absarakum. Tundukkan pandangan mata kamu. Kadang-kadang ibu dan bapa-bapa sekalian, ada sebagian kita bersuka, aku tak adalah macam si dia tu, cari sana cari sini, habis lorong-lorong semua. Aku baik, tapi mata tak jaga. Bila mata kita tak jaga, hati kita akan bergelora dengan nafsu yang tidak dapat tertawan. Takut besok lusa kita akan terikut sama. Dan bila mata kita tidak jaga, kita tidak tundukkan pandang, kita melihat nikmat pada orang lain, kita jadi cemburu, akhirnya timbul hasad dengki. Itu yang disebut oleh Ustaz Kazim. Mata tak jaga. Bila mata kita jaga, mata kita tundukkan, nampak orang lain ada nikmat, kita rasa syukur untuk dia. Ya Allah, bagusnya nikmat kau banyak berikan kepadanya. Ya Allah, tambahkan lagi berkat untuk kehidupan dia. Dan dalam masa yang sama kita meminta, Ya Allah, kurniakan jugalah untuk aku supaya dapat seperti mana. Itu mata yang terjaga. Tapi kalau mata tak terjaga, nampak nikmat pada orang lain, nampak isteri orang cantik, Ya Allah, kalau boleh biarlah gaduh. Jadi janda bini dia tu biar aku yang ambil. Itu hasad dengki yang tidak diridai oleh Allah. Itu yang kelima kan? Yang keenam apa? Kata Nabi SAW, wa kuffu aydiyakum. Tahan tangan kamu daripada melakukan kejahatan. Jangan aniaya orang, jangan zalimi orang, jangan ambil hak orang, jangan pijak kepala orang, jangan buat susah kepada orang. Jadi kita lihat Rasulullah SAW mengatakan Allah nak kasih kita syurga, tetapi syurga tidak cukup hanya dengan ibadat seorang-seorang jadi wali, jadi orang saleh, tak cukup. Yang namanya wali ialah dia berikan kebaikan juga kepada orang lain. Yang namanya orang saleh yang mengharapkan syurga, syurga Allah jamin. Kalau kita jamin dapat berikan kebaikan kepada orang, menahan diri kita daripada buat kejahatan kepada orang. Saya ulang lagi sekali kepada bapak-bapak sekalian, ini akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. Ini uswatun hasanah yang ditunjukkan tauladannya oleh Nabi SAW. Nombor satu, bila bercakap jangan bohong. Kedua, bila janji penuhi janji kita. Ketiga, bila ada amanah laksanakan amanah kita. Nombor 4, nafsu berani alat kelamin kita jaga, jangan sampai kita tempiaskan pada tempat yang tidak dihalalkan oleh Allah. Yang kelima, pandangan mata jaga, mudah-mudahan tutup kepada perintah Allah. Dan yang keenam, tangan kita jangan buat jahat. InsyaAllah, kalau inilah jadi akhlak kita, subhanallah. Itu yang Ustaz Nuzhan kata, kita kalau beli rumah, orang tahu ni rumah orang